Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 1. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari Negeri Sembilan. Dan soalan ini boleh dimuat turun pada pautan yang telah disediakan pada penerangan video di bawah. Kita lihat soalan kita yang pertama. 0.04563 ditulis sebagai M darab 10 kuasa N dalam bentuk piawai. Cari nilai M dan N. Untuk soalan ini kita akan menukarkan nombor dalam bentuk tunggal kepada bentuk piawai. Secara umumnya bentuk piawai adalah dalam keadaan A darab 10 kuasa N, di mana A adalah nombor yang lebih kecil daripada 10 dan lebih besar sama dengan 1. Jadi bermaksud A ini adalah nombor besar. Kita lihat nombor kita 0.04563. Jadi di sini kita kena gerakkan titik perpuluhan ke kanan, iaitu 1, 2. Gerakkan 2 kali untuk mendapatkan 4.563. Kemudian terdarabkan dengan 10 dan N ini adalah berapa kali kita gerakkan titik perpuluhan kita, iaitu 2 kali. Kemudian kita bergerak ke kanan, kita letak tanda negatif. Kalau kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kiri, kita akan letak N adalah positif. Jadi jawapan kita adalah pada pilihan D. Seterusnya soalan nombor 2. Faktorkan 3K per 2 tolak 2 sama dengan 2 per K. Untuk soalan ini kita ada operasi tolak pecahan. Jadi untuk melakukan operasi tolak pecahan, kita kena samakan penyebut di bawah, iaitu 3K per 2 tolak, di sini adalah 2 per 1, kita akan darab dengan 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2 per K. Kemudian kita boleh ringkaskan, kita akan tulis sebagai 3K tolak 4 per 2 sama dengan 2 per K. Seterusnya kita akan melakukan pendaraban silang seperti ini. Untuk K darab dengan 3K tolak 4 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. Seterusnya kita kembangkan, kita dapat 3K kuasa 2 tolak 4K sama dengan 4. Di sini kita ada K kuasa 2. Ini bermaksud persamaan kita adalah persamaan kuadratik. Jadi kita akan tukar kepada bentuk persamaan kuadratik. 3K kuasa 2 tolak 4K tolak 4 sama dengan 0. Dan seterusnya kita akan tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A. Seterusnya kita tekan 2 untuk polinomial dan tekan lagi 2 untuk degree. Dan kita masukkan nilai kita yang pertama, iaitu nilai A, kita tekan 3 sama dengan. Kemudian untuk nilai B, negatif 4 sama dengan. Kemudian untuk nilai C, negatif 4 dan sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat K yang pertama adalah 2. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat K sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian kita akan masukkan nilai ini dalam kurungan kita, iaitu K tolak 2, 3K tambah 2. Kemudian terlihat pada pilihan jawapan, dan pilihan jawapan kita adalah pada pilihan A. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 3. Permudahkan. Pertama sekali kita lihat pemboleh ubah yang boleh kita mansuhkan di sini ataupun kita potong di sini. Pertama sekali ada A darab dengan A di sini, jadi A kuasa 1, kemudian B kuasa 2 di sini dan B kuasa 2 di sini. Seterusnya kita ada C kuasa 2, kita hapuskan C kuasa 2 di bawah. Kemudian 3 dengan negatif 9, sini 1, sini akan jadi negatif 3. Kemudian di atas ada negatif 12, akan jadi 4 dan sini akan jadi 1. Negatif dengan negatif, kita akan dapat positif. Jadi di sini yang tinggal adalah 4, B, C per dengan A. Jadi pilihan jawapan kita adalah pada pilihan B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Diberi 2 kuasa 2M tolak 1 sama dengan 4 kuasa 2 darab 2 kuasa 5. Hitung nilai M. Di sini kalau kita lihat, kita ada asasnya adalah 2. Sini 2 dan sini 4. Jadi kita kena samakan asas supaya kita dapat selesaikan indeksnya.
kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 2M tolak 1 sama dengan 4 kuasa 2 kita boleh tuliskan sebagai 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 5. Jadi di sini asasnya telah pun sama, jadi kita akan ambil indeks sahaja. Jadi 2M tolak 1 sama dengan 4 tambah dengan 9. Kalau operasi darab, indeks akan jadi tambah. Jadi 4 tambah 5 terdapat 9. Kemudian 2M sama dengan 10, maka M sama dengan 5. Jadi pilihan jawapan kita adalah pilihan D. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 5. Di sini kita ada kuasa negatif 2. Jika kuasa adalah negatif, ini bermaksud dia adalah 1 per R per 3S kuasa 2 kuasa 2. Kemudian di sini kalau kita lihat 1 per ini bermaksud 1 dibahagikan. Kalau kita tulis macam ni, 1 bahagi R per 3S kuasa 2 kuasa 2. Kalau bahagi pecahan, kita akan buat pendaraban songsang. Iaitu 1 darab dengan 3S kuasa 2 per R, kemudian kuasa 2. Kemudian kita akan selesaikan dalam kurungan, iaitu indeks ini kita akan darab. Jadi 3 kuasa 2 terdapat 9, S kuasa 2 dengan kuasa 2 di luar, kita darab jadi 4, S kuasa 4, kemudian R kuasa 2. Jadi jawapan kita adalah 9S kuasa 4 per R kuasa 2. Seterusnya kita lihat pilihan jawapan. Pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan E. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Diberi bahawa M sama dengan 6 per punca 2N tambah Q. Ungkapkan N dalam sebutan M dan Q. Di sini kita kena ungkapkan N sama dengan apa-apa-apa. Mesti ada sebutan M dan juga Q. Pertama sekali kita akan bawakan punca 2N tambah Q ini ke atas. Bermaksud kita akan darab di kedua-dua belah, kiri dan juga kanan. Jadi bermaksud M didarabkan dengan punca N tambah Q sama dengan 6. Kemudian seterusnya kita akan hapuskan M yang berada di sebelah kiri, iaitu kita bahagi dengan M pada sebelah kiri, dan sebelah kanan juga kita bahagi dengan M. Maka kita akan dapat punca 2N tambah Q sama dengan 6 per M. Kemudian kita akan hapuskan pula punca kuasa, kita kuasa 2 kan di sebelah kiri, dan sebelah kanan juga kita kuasa 2 kan. Kita akan dapat N tambah Q sama dengan 36 per M kuasa 2. Kemudian seterusnya pada sebelah kiri kita ada huruf Q. Kita akan hapuskan huruf Q pada sebelah kiri, kita akan tolak Q. Maka sebelah kanan pun akan tolak Q. Maka kita akan dapat N sama dengan 36 per M kuasa 2 tolak Q. Dan kita lihat pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Apakah nilai 5 dalam 2753 asas 8? Kita lihat di sini nombor 5. Nombor 5 kedudukannya berada pada kedudukan 1. Kerana 3 kedudukan sifar, 5, 1, 2 kedudukan yang kedua, 7 kedudukan yang kedua dan 2 kedudukan ketiga. Jadi kita akan ambil 5, kita darabkan dengan asasnya iaitu 8. Kemudian kita akan kuasakan dengan 1. Jadi 5 darab 8 kuasa 1 sama dengan 40. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Diberi 1, 1, 1, sifar 1, sifar, asas 2 sama dengan berikut. Tentukan nilai A tambah B. Di sini kalau kita lihat, kita telah cerakinkan nombor asas 2 ini kepada bentuk ini. Pertama sekali adalah 1 darab 2 kuasa A ini adalah pada digit di sini. Jadi kita kena tentukan digit 1 ini berada pada kedudukan tempat yang keberapa. Dia bermula dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5. Maka A di sini adalah 5. Kemudian seterusnya adalah 1 darab 2 kuasa B. Dan angka dan digit 1 ini adalah digit 1 yang ketiga, iaitu berada di sini. Dan kuasanya adalah 3. Jadi B adalah 3.
Jadi A tambah B, 5 tambah 3, kita akan dapat 8. Pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan nombor 9. Diberi set U sama dengan M, A, T, H, S. Berapakah bilangan subset bagi set U? Untuk mendapatkan subset, kita boleh gunakan rumus 2 kuasa N, di mana N itu adalah bilangan unsur. Kita lihat di sini untuk set U kita ada 5 unsur, jadi 2 kuasa N. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 32. Pilihan jawapan kita adalah pilihan D. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 10. Raja 1 di bawah ialah gambar raja Venn yang menunjukkan unsur-unsur set P, Q dan set R. Diberi bahawa set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Unsur bagi set Q kesatuan R pelengkap ialah, untuk soalan ini kalau kita lihat untuk setnya adalah Q kesatuan R, kemudian dia ada koma di atas itu bermaksud pelengkap. Pelengkap ini bermaksud selain daripada Q dan juga R. Jadi kita lihat pada rajah kita, ini adalah Q dan ini adalah R. Jadi kita kena ambil unsur yang berada selain daripada Q dan R, iaitu terdiri pada 2, 7 dan 11. Jadi pilihan jawapan kita adalah pilihan B. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 11. Dalam rajah 2 JKLMNP ialah sebuah heksagon sekata. Hitung nilai X tolak Y. Baiklah, di sini kita ada heksagon iaitu segi 6. Untuk mendapatkan sudut pada tiap-tiap bucu heksagon ini, kita boleh guna rumus N tolak 2 darab dengan 180, kemudian kita bahagikan dengan N. N di sini adalah 6. Jadi 6 tolak 2 kita dapat 4, darab 180 bahagi dengan 6. Dan kita akan dapat 120 darjah. Bermaksud tiap-tiap bucu sudutnya adalah 120 darjah. Dan jadi X adalah 120 darjah. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai Y. Kita lihat di sini, segitiga NML ini adalah segitiga kaki sama. Itu bermaksud sudut N dan sudut L adalah sama. Jadi kita ambil 180 tolak 120, kita dapat 60. Kemudian kita bahagi 2 dan masing-masing di sini sudutnya adalah 30 darjah. Kemudian kita boleh dapatkan sudut Y di sini, iaitu 120 tolak 30 darjah dan kita dapat 90 darjah. Maka X tolak Y 120 tolak 90, kita akan dapat 30. Pilihan jawapan kita adalah pada pilihan A. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 12. Rajah 3 menunjukkan garis ABC adalah suatu tangen pada bulatan BCE dengan pusat O. Cari nilai bagi X. Mana di sini adalah pusatnya iaitu O. Dan kalau kita lihat di sini, ABC adalah tangen 70, bermaksud sini juga adalah 70 darjah. Kerana sudut yang bertentangan akan sama sudutnya. Kemudian kat sini kita juga boleh tahu sudut B di sini, di mana sudut ini adalah sebahagian ataupun separuh 1/2 daripada sudut 100 ini. Ini sini adalah 50. Kemudian selebihnya ke sini pada sudut pusat, sini kita akan dapat 260 darjah. Seterusnya adalah segitiga EOD, iaitu sini EOD, di mana EO dengan DO adalah jejari bulatan. Jadi ini merupakan segitiga sama kaki. Jadi bermaksud tiap-tiap sudut E dengan D ini adalah 40 darjah masing-masing. Kemudian sebahagian di sini akan dapat 30 darjah. Kemudian kita boleh dapatkan X, kita ambil segi 4 ini. DOEB ini. Dari segi 4, kita ambil 360 tolak 50 darjah, tolak 260 darjah, tolak dengan 30 darjah. Dan kita akan dapat 20 darjah untuk X. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D. Seterusnya terlihat soalan nombor 13. Kenyataan di bawah adalah songsangan bagi suatu implikasi. Antara berikut yang manakah kontrapositif bagi implikasi tersebut? Di sini kita ada songsangan dan kemudian kita kena dapatkan kontrapositif. Kontrapositif ini adalah dalam, kita lihat dulu songsangan, iaitu jika K tambah 4 tak sama dengan 9, maka K tak sama dengan 5.
ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Untuk mendapatkan kontrapositif, dia seakan-akan ataupun dia sama seperti kita mendapatkan akas untuk suatu implikasi. Di mana kontrapositif ini kita akan ambil songsangan, iaitu kita akan tulis jika bukan Q maka bukan P. Kerana songsangan dia membuat penafian di sini. Maka di sini kita boleh nyatakan jawapan jika K tak sama dengan 5, maka K tambah 4 tak sama dengan 9. Dan pilihan kita adalah pada pilihan A. Seterusnya terlihat soalan nombor 14. Apakah kesimpulan bagi premis di atas untuk membentuk hujah yang sah? Terlihat untuk premis pertama, jika W lebih besar daripada 5, maka 5W lebih besar daripada 20. Kemudian premis 2, 7 lebih besar daripada 5. Jadi kita lihat premis pertama dia merupakan penyataan jika P maka Q. Kemudian untuk premis 2 dia menyatakan perkara P di sini. Jadi bermaksud kesimpulan dia akan nyatakan perkara Q. Dan hujah ini adalah hujah bentuk 2. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan kita lihat pada Q, 5W lebih besar daripada 20. Kemudian W ini kita akan gantikan dengan 7. Kerana pada premis 2 dinyatakan 7 lebih besar daripada 5. Jadi 5 darab 7 kita akan dapat 35 lebih besar daripada 20. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 15. Diberi bahawa suatu pokok mempunyai 10 tepi. Cari bilangan bucu bagi pokok itu. Baiklah, untuk mendapatkan bucu bagi pokok kita ambil bilangan tepi tambah dengan 1. Jadi 10 tambah 1, kita akan dapat 11. Seterusnya terlihat soalan nombor 16. Raja 4 menunjukkan suatu graf berpemberat. Pemberat mewakili masa yang diambil dalam jam untuk bergerak dari satu bucu ke bucu yang lain. Apakah masa terpendek dalam minit untuk bergerak dari A ke C? Kita lihat di sini A adalah mula, kemudian kita akan tamat pada C. Dan kita kena dapatkan laluan terpendek. Dan kalau kita lihat di sini, laluan terpendeknya bermula pada A, kita akan pergi ke E, kemudian kita akan pergi ke D, kemudian kita akan pergi ke C. Jadi laluannya adalah 1.8 tambah 1.3 tambah 1. Masa ini adalah masa di dalam jam. Kemudian kita darab pula dengan 60 untuk tukar kepada unit minit. Dan kita akan dapat 246 minit. Dan kalau kita lihat pada pilihan jawapan kita adalah pilihan A. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 17. Raja 5 menunjukkan graf jarak bagi masa bagi seorang pelari negara. Diberi bahawa laju pelari itu adalah 6 meter per saat. Berapakah nilai K? Baiklah, untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jarak per dengan masa. Di mana lajunya adalah 6 sama dengan jarak. Jaraknya di sini adalah kita ambil K tolak dengan 5. Iaitu K tolak 5 per dengan masa. Masanya di sini adalah 30 saat. Dan kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat K sama dengan 175. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Seterusnya terlihat soalan bernombor 18. Raja 6 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Diberi SE sama dengan 12 cm. Cari luas kawasan berlorek. Jadi untuk mendapatkan luas kawasan berlorek, kita kena ambil luas trapezium tolak dengan luas segitiga tegak ini. Pertama sekali kita kena dapatkan luas trapezium itu 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari iaitu PQ dan juga SR. Kemudian kita darabkan dengan tingginya PS iaitu 13. Kita lihat dulu sisi selarinya SR adalah 16 tambah PQ. Berapakah panjang PQ? Dan kalau kita lihat di sini kita tidak diberi maklumat tentang panjang PQ. Jadi kita skip soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 19. Raja 7 menunjukkan satu graf pada satu satah kates. Manakah antara berikut adalah persamaan bagi graf itu? Jadi persamaan garis lurus, kita menggunakan Y sama dengan
mx tambah c. Kita perlu dapatkan nilai m, perlukan dapat nilai c. Jadi di sini kita dapat nilai c-nya adalah 4. Kemudian untuk mendapatkan nilai m, kita boleh ambil rumus negatif pintasan y per dengan pintasan x. Iaitu pintasan y di sini adalah 4 per dengan 6. Jadi kita akan dapat negatif 2/3. Maka persamaan garis lurus ini adalah y sama dengan negatif 2/3 x tambah 4. Dan kalau kita lihat di sini, tidak ada pilihan jawapan seperti ini. Jadi ini bermaksud jawapannya kita perlu darabkan dengan 3. Kenapa kita perlu darab dengan 3? Kerana nilai m-nya ataupun nilai kecerunannya adalah 2/3. Jadi di sini kita tulis dalam bentuk nombor bulat. Kita akan dapat 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Jadi pilihan jawapan kita adalah pada pilihan D. Seterusnya adalah soalan nombor 20. Antara graf berikut yang manakah mewakili fx sama dengan 9 tolak x kuasa 2. Jadi di sini kita kena dapatkan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Nilai A di sini adalah negatif 1, dan nilai B-nya adalah sifar dan nilai C-nya adalah 9. Pertama sekali kita lihat pada nilai A iaitu negatif 1, bermaksud graf ini adalah graf negatif. Kalau graf negatif, dia akan berbentuk seperti huruf N. Jadi kalau kita lihat di sini, graf yang mempunyai bentuk seperti huruf N adalah pada pilihan A dan juga pilihan D. Jadi B dengan C telah pun terkeluar daripada pilihan jawapan kita. Kemudian seterusnya C. C ini merupakan pintasan paksi Y. Kita lihat pintasan paksi Y-nya di sini mesti 9. Dan kalau kita lihat di sini pilihan D dinyatakan pintasannya adalah negatif 9. Maka pilihan jawapan kita adalah pilihan D. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 21. Dalam rajah 8, JLN dan KLM ialah segitiga bersudut tegak. JKL dan MLN ialah garis lurus. Diberi bahawa sin X sama dengan 5/13. Kita lihat di sini X. Sin X bermaksud untuk sin adalah tentang per hipotenus. Jadi tentangnya adalah 5. Hipotenus di sini adalah 13. Kemudian JK sama dengan KL. Jadi JK sama dengan KL. Bermaksud JK ini juga adalah 5 cm. Hitung dalam cm panjang MLN. Jadi di sini kita kena dapatkan panjang LN dan juga ML. Untuk mendapatkan panjang ML, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Kita ambil 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2, kemudian kita puncakan. Dan kita akan dapat 12 di sini. Kemudian seterusnya kita perlu dapatkan pula panjang LN. Untuk mendapatkan panjang LN, kat sini telah pun diberi sudut 35 darjah. Kemudian kita ada panjang sisi bertentang dengan sudut ini iaitu JKL. Panjangnya adalah 10. Kita kena dapatkan sisi bersebelahan. Jadi di sini kita boleh menggunakan tan. Iaitu tan 35 darjah sama dengan sisi bertentang 10 per sisi bersebelahan iaitu LN. Kita letakkan sebagai X. Maka kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai X sama dengan 14.28. Maka untuk jawapan akhir kita akan ambil panjang ML 12 tambah dengan panjang LN 14.28. Kita akan dapat 26.28. Pilihan jawapan kita adalah pada pilihan C. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 22. Rajah 9 menunjukkan ketaksamaan Y lebih besar daripada X, Y lebih kecil daripada X dan persamaan Y sama dengan X. Jika titik 5, 6 memuaskan rantau ini, nyatakan ketaksamaan bagi rantau tersebut. Kita lihat di sini titik 5, 6, 5 ini adalah X dan 6 ini adalah Y. Dan kita lihat di sini nilai Y adalah lebih besar daripada X. Jadi pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Seterusnya terlihat soalan nombor 23. Tuliskan satu ketaksamaan linear bagi situasi di bawah.
Encik Aiman ingin menggunakan sebuah lori dengan muatan 500 kg untuk menghantar X ekor ayam dan Y ekor itik kepada beberapa buah pasar. Jisim bagi seekor ayam dan seekor itik masing-masing ialah 2 kg dan 4 kg. Dalam soalan ini kita ada ayam dan juga itik, di mana ayam adalah X dan itik adalah Y. Berat untuk ayam adalah 2, jadi kita tulis 2X, kemudian kita tambah dengan berat itik iaitu 4Y. Di mana lori tersebut had muatannya adalah 500 kg. Maksud berat kedua-dua haiwan ini tidak boleh lebih daripada 500 kg. Itu kita akan tulis simbol ketaksamaan lebih kecil sama dengan 500. Maka pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 24. Ayat 10 menunjukkan beberapa buah trapezium dilukis pada satu satah ke atas. Diberi bahawa transformasi M adalah translasi 3 negatif 5 dan N adalah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Antara trapezium A, B, C dan D, yang manakah objek bagi R' di bawah gabungan transformasi MN? Kerana di sini telah pun diberi kepada kita R', iaitu di sini, dan R' ini merupakan image. Dan seterusnya kita kena dapatkan di manakah objek bagi R' ini. Dan kalau kita lihat, dia menggunakan gabungan transformasi MN. Kalau kita nak melakukan transformasi, kita akan melakukan transformasi yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, diikuti dengan sebelah kiri. Dan perjalanannya seperti ini, iaitu R, kita akan lakukan N, kemudian kita lakukan M, dan kita akan dapat R' ataupun R tanda. Tapi sekarang ini, kita telah pun diberi R tanda ataupun R'. Kita kena dapatkan balik R. Jadi kalau kita lihat pergerakan ini, kita dapati bahawa untuk mendapatkan objek daripada suatu image, kita kena melakukan transformasi M terlebih dahulu, kemudian baru kita buat N. Dia macam terbalik. Jadi kita lihat transformasi M di sini adalah translasi 3 negatif 5. Kita ambil satu titik pada objek kita R ni, contoh di sini, kita ambil satu titik, kemudian transformasinya adalah 3 negatif 5, iaitu kita bergerak X dan Y. Jadi apabila dia terbalik di sini, kita juga akan melakukan translasi berbalik, di mana kita akan buat Y terlebih dahulu, iaitu Y negatif 5. Kalau kita terbalikkan, kita akan dapat Y5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian translasi 3 positif. Kalau kita buat terbalik, dia akan jadi terbalik juga arahnya. Jadi kita akan gerakkan 3 ke kiri. 1, 2, 3. Jadi berada di sini dudukannya. Kemudian seterusnya pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Di sini kita kena dapatkan dulu di manakah garis Y sama dengan negatif X. Dan garis Y sama dengan negatif X adalah berada pada garis ini. Contohnya, kalau kita ambil Y sama dengan 2 di sini, nilai X-nya adalah negatif 2. Kalau di sini Y-nya adalah 1, X di sini adalah negatif 1. Jadi ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Y positif, X negatif. Nilainya sama. Kemudian kita akan melakukan pantulan. Pantulan, kalau kita buat secara terbalik pun, dia masih sama juga. Jadi kita buat pantulan, kita kira titik ini ke garis pantulan 1, 2, 3, setengah. Ini setengah, 1, 2, 3. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Seterusnya terlihat soalan nombor 25. Sebuah kotak mengandungi 7 biji bola berwarna biru, 7 biji bola berwarna kuning dan beberapa bola berwarna hijau. Kotak itu kemudian ditambah dengan 5 biji bola berwarna biru, 5 biji bola berwarna kuning dan 6 biji bola berwarna hijau. Kemudian kalian untuk memilih secara rawak, sebiji bola berwarna hijau ialah 1/3.
selepas ditambah dengan beberapa bola tersebut. Cari bilangan asal bola berwarna hijau. Ini di sini kita lihat, untuk biru kita ada 7, kuning kita ada 7 juga, kemudian hijau kita letak sebagai X. Kita tak tahu. Kemudian berlaku penambahan bola, biru tambah 5, kuning tambah 5, kemudian hijau tambah jadi 6. Kemudian di sini diberi kebarangkalian untuk dapatkan bola hijau adalah 1/3. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian, kita akan ambil bilangan bola hijau per dengan bilangan keseluruhan. Iaitu bilangan bola hijau adalah 6 tambah X. 6 yang telah ditambah, kemudian X adalah bilangan asal. Kemudian kita perkan dengan keseluruhan bilangan bola yang kita ada, iaitu ditambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 5 dan tambah 6. Dapat 30. Kemudian ditambah dengan X. Kemudian di sini kita akan buat pendaraban silang seperti ini. Jadi kita akan dapat 3 darab 6 tambah X sama dengan 30 tambah X. Maka kita akan ringkaskan, terdapat 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 6. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 26. Dalam sebuah kelas terdapat 18 orang murid lelaki dan beberapa orang murid perempuan. Seorang pelajar dipilih secara rawak, kebarangkalian memilih seorang murid lelaki adalah 2/3. Cari bilangan murid perempuan dalam kelas tersebut. Jadi di sini diberi kebarangkalian untuk murid lelaki adalah 2/3. Kebarangkalian adalah kita ambil bilangan murid lelaki per dengan keseluruhan bilangan pelajar. Ini di sini bilangan murid lelaki kita ada 18 per dengan keseluruhan, jadi 18 tambah X. Dan X ini adalah bilangan pelajar perempuan ataupun murid perempuan. Kemudian kita akan buat pendaraban silang juga. Jadi 2 darab dengan 18 tambah X sama dengan 18 darab 3, kita dapat 54. Kita ringkaskan persamaan ini, kita dapat 2X sama dengan 18, maka X sama dengan 9. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan A. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 27. Antara matrik berikut yang manakah menghasilkan matrik peringkat 3 darab 2? Baiklah, untuk melakukan pendaraban matriks, kita akan ambil baris, darabkan dengan laju. Jadi untuk mendapatkan jawapan akhirnya 3 darab 2 bermaksud kita kena ada 3 baris darab dengan 2 laju. Jadi di sini kita lihat pilihan A kita ada 2 baris sahaja. Maka untuk pilihan B kita ada 3 baris, kemudian kita ada 2 lajur. Jadi jawapan kita adalah pada pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 28. Diberi bahawa 3R darab S negatif 2 sama dengan 6 negatif 6 negatif 8 8. Hitung nilai S tolak R. Ini merupakan operasi darab matriks. Jadi operasi darab matriks kita akan ambil baris darab dengan laju. Itu baris pertama 3 darab dengan laju pertama iaitu S sama dengan 6. Iaitu 3S sama dengan 6, maka S sama dengan 2. Kemudian seterusnya baris yang kedua iaitu R darab dengan S. Baris kedua lajur pertama kita akan dapat negatif 8, iaitu R darab dengan S sama dengan negatif 8. Seperti tadi kita dah dapat nilai S iaitu 2, kita ganti di sini, kita akan dapat 2R sama dengan negatif 8, maka R sama dengan negatif 4. Seterusnya kita akan ambil S tolak dengan R, iaitu 2 tolak dengan negatif 4, kita dapat 6. Jadi pilihan jawapan kita adalah pilihan D. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 29. Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh ubah R, S dan T yang dihubungkan oleh R berkadar langsung dengan punca 2S dan berkadar songsang dengan T. Hitung nilai P. Pertama sekali kita tulis dalam bentuk persamaan, kita letakkan
pemalar K di situ, itu R sama dengan K punca S per T. Seterusnya kita dapatkan nilai-nilai yang telah diberi dalam soalan, iaitu R sama dengan 20, digantikan 20. Kemudian S di sini adalah 16, punca 16, kemudian K per dengan T adalah 4. Jadi kita akan dapat 20 sama dengan 4, K per 4. Kemudian di sini kita kena dapatkan nilai K. Kita boleh terus tekan kalkulator di sini dan kita akan dapat nilai K sama dengan 20. Maka persamaan kita adalah R sama dengan 20 punca S per T. Seterusnya untuk mendapatkan nilai T, kita akan gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi di dalam soalan. Kita lihat nilai P di sini adalah nilai T. R di sini adalah 12, iaitu 12 sama dengan 20 punca 9 per dengan P. Di sini kita terus boleh guna kalkulator dan kita akan dapat nilai P di sini sama dengan 5. Jadi pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 30. Encik Amir hendak memotong sekeping kad menjadi beberapa segi empat tepat. Diberi bilangan segi empat tepat B berubah secara songsang dengan panjang PCM dan lebar LCM. Setiap segi empat tepat itu. Diberi B sama dengan 2 apabila P sama dengan 9 dan L sama dengan 6. Hitung nilai B apabila P sama dengan 3 dan L sama dengan 2. Baiklah, pertama sekali kita kena dapatkan dulu hubungan di antara B, P dan juga L. Lihat di sini, B berubah secara songsang, iaitu B berubah secara songsang 1 per dengan P dan juga L. Jadi PL di sini. Jadi hubungannya adalah B berkadar songsang dengan PL, kemudian kita tukar kepada bentuk persamaan, iaitu B sama dengan K per PL. Kemudian di sini diberi nilai B-nya adalah 2, digantikan 2 sama dengan K per dengan P adalah 9, kemudian L adalah 6 terdarab. Kemudian kita dapatkan nilai K di sini, kita dapat K sama dengan 108. Maka persamaan kita adalah B sama dengan 108 per PL. Seterusnya kita gantikan nilai-nilai yang telah diberi dalam soalan. Diberi nilai P sama dengan 3. Jadi 108 per dengan 3 dan L di sini diberi 2. Jadi 3 darab 2 kita akan dapat B. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat B sama dengan 18. Maka pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Seterusnya terlihat soalan nombor 31. Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil untuk menyusun kotak kasut X dan bilangan pekerja yang diperlukan Y. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Jadi masa yang diambil oleh 100 orang pekerja untuk menyusun kotak-kotak itu. Baiklah, hubungannya adalah Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X seperti ini. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX kuasa 2. Kita gantikan nilai Y diberi di sini adalah 25. Itu 25 sama dengan K darab dengan X di sini 2.5. 2.5 kuasa 2. Kemudian kita dapat nilai K di sini adalah sama dengan 4. Maka persamaan kita Y sama dengan 4X kuasa 2. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi. Nilai Y adalah 100, iaitu 100 sama dengan 4 darab dengan X kuasa 2. X di sini adalah T. Jadi T kuasa 2. Maka kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai T adalah sama dengan 5. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 32. Atif mewakilkan data dalam rajah 3 dengan menggunakan plot kotak seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11. Antara yang berikut, yang manakah tersalah label? Baiklah, untuk plot kotak kita ada 5 nilai utama, iaitu nilai minimum di sini, kemudian nilai maksimum, kemudian nilai seterusnya yang berada pada kotak hujung kiri adalah kuartil pertama, kemudian di hujung kanan adalah kuartil ketiga, kemudian yang berada di tengah-tengah adalah nilai median. Pertama sekali kita lihat nilai
minimum. Nilai minimum di sini adalah 10. Jadi ini adalah betul. Kemudian nilai maksimum di sini adalah 45. Jadi nilainya juga adalah betul. Kemudian seterusnya kita kena dapatkan nilai Q1, Q2 dan juga median. Untuk mendapatkan nilai-nilai ini, kita kena susun data-data kita dalam turutan menaik. Jadi kita kena susun dulu. Pertama sekali adalah 10. Kemudian kita ada 13. Kemudian kita ada 18, 26. Kemudian 28, 30, 33, 37, 42 dan 45. Pertama sekali kita akan dapatkan median, iaitu data yang berada di tengah-tengah. Kita lihat di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi nilai yang berada di tengah-tengah adalah 28 dan 30. Untuk mendapatkan median, kita tambah 28 dengan 30 dan kita bahagi dengan 2. Dan kita akan dapat 29. Dan kalau kita lihat di sini, median yang dilabelkan adalah 28. Maka yang tersalah label adalah nilai median. Maka pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 33. Jadual 4 menunjukkan jadual kekerapan bagi isi padu dalam liter beberapa botol cecair. Hitung nilai Q tolak P. Dan di sini kita ada isi padu, kita ada kekerapan dan juga kekerapan longgokan. Pertama sekali kita lihat kekerapan dengan kekerapan longgokan. Untuk selang kelas yang pertama ada 3, maka kekerapan longgokannya juga ada 3. Kemudian masuk ke kelas yang kita yang kedua, kekerapannya ada P dan kekerapan longgokannya menjadi 7. Bermaksud P ini nilainya adalah 4. Itu 3 tambah 4, kita dapat 7. Dan 7 tambah dengan 8, kita dapat 15. Kemudian 15 tambah dengan 6, kita akan dapat 21. Jadi Q di sini 21. Maka kita ambil Q tolak P, 21 tolak 4, kita akan dapat 17. Jadi pilihan jawapan kita adalah pilihan B. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 34. Jadual 5 menunjukkan data asal dan data baharu. Diberi bahawa sesian PY bagi data asal ialah R. Nyatakan variance bagi data baharu dalam sebutan R. Pertama sekali adalah sisihan PY iaitu sigma. Sigma asalnya adalah R. Kemudian variance adalah R kuasa 2. Ini adalah asal. Kemudian untuk data baru, kita lihat di sini, semua data baru ini dibahagikan dengan 3. Iaitu suatu pemalar. Itu kita akan ambil R kuasa 2, kita perkan dengan pemalar iaitu 3, kemudian kita kuasa 2 kan dia. Dan kita akan dapat R kuasa 2 per 9. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 35. Apakah yang diwakili oleh huruf R dalam SMART? Di sini kita kena membuat sedikit pembacaan apakah yang diwakili oleh R dalam perkataan ataupun akronim SMART ini. Jadi jawapan kita adalah pada pilihan B, iaitu realistic. Seterusnya soalan nombor 36. Insurans motor bagi kereta Puan An mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM350. Puan An telah mengalami kemalangan yang menyebabkan kos membaiki keretanya sebanyak RM1,550. Tentukan papasan yang dapat dituntut oleh Puan An. Baiklah, jumlah kerugiannya adalah RM1,550, tertolakkan dengan deductible RM350 dan kita dapat RM1,200. Maka pilihan jawapan kita adalah pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 37. Encik Ahmad berhasrat untuk membeli sebuah kereta yang berharga RM57,000. Jika dia ingin membayar wang pendahuluan 15% daripada harga kereta dalam masa 9 bulan, hitung jumlah simpanan bulanan Encik Ahmad untuk mencapai matlamat keuangan ini. Pertama sekali kita kena dapatkan jumlah 15% itu iaitu 15% darab dengan RM57,000. Dan kita dapat RM8,550. Kemudian
Encik Ahmad perlu menyimpan RM8,550 ini dalam masa 9 bulan. Maka kita akan bahagi dengan 9 dan kita akan dapat RM950. Maka pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan nombor 38. Jadual 6 menunjukkan perbelanjaan Encik Fazrul selama sebulan. Hitung jumlah perbelanjaan tetap bulanan Encik Fazrul. Jadi di sini kita perlu tahu apakah itu perbelanjaan tetap. Jadi perbelanjaan tetap di sini adalah insuran pinjaman perumahan, seterusnya adalah premium insurance, dan seterusnya adalah ansuran pinjaman kereta. Manakala untuk barang dapur dan juga belanja petrol adalah perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita tambah 1,100 tambah 600 tambah 950. Kita dapat RM2,650. Maka pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 39. Insurans perubatan Encik Danish mempunyai deductible sebanyak RM650 dan co-insurans RM75.25. Jika jumlah kos perubatan yang perlu ditanggung oleh Encik Danish ialah RM6,900 dalam satu tuntutannya, hitung jumlah sebenar tuntutan itu. Padahal di sini diberi RM6,900 ini adalah darab dengan nilai sebenar kos perubatan. Jadi kita letakkan sebagai X di sini. Kemudian sampai takat ini kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai X-nya adalah RM25,000. Jadi RM25,000 ini merupakan kos perubatan sebenar. Maka pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 40, iaitu soalan terakhir di dalam set soalan ini. Suzana membayar sebanyak RM152.35 untuk produk X termasuk cukai jualan 10%. Hitung harga asas produk X. Jadi harga RM152.35 ini adalah termasuk 10% cukai jualan. Bermaksud harganya telah menjadi 110% untuk RM152.35 ini. Maka untuk mendapatkan nilai sebelum dikenakan cukai, kita akan ambil, kita buat nisbah 110 ini adalah 15235 disamakan dengan harga asal iaitu 100%-nya adalah X. Maka di sini kita terus menggunakan penerapan silang dan kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai X sama dengan RM138.50. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan D. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.